Kolombia adalah negara paling cerah dan kompleks di dunia. Di sini berbahaya, tetapi menarik, seronok. Dan setelah datang ke sini sekali, entah kenapa kita ingin kembali dan bahkan tinggal di sini. Kita mengejar perompak. Saya merasa seperti saya berada dalam filem. Kerugian besar masa ada perang telah bermula. Kolombia adalah salah satu pembekal utama dadah di dunia. Dan hampir setiap penerbangan dari negara ini membawa paket penyeludupan. Kali ini di lapangan terbang, polis mencari dadah terus di dalam tubuh saya. Ini adalah Republik Dadah yang miskin. Kau kenal secara pribadi dengan Abang Escobar, kan? Dan saya bahkan bekerja untuknya. Dan dalam bagasi saya ada 1 kilogram dadah. Sementara saya duduk di penjara, saya sampai pada kesimpulan bahawa saya tidak mahu kembali ke Rusia. Di jalanan Kolombia, ia lebih menakutkan dari di penjara. Kolombia, mungkin sedikit lebih berbahaya daripada Rusia. А сколько нужно колумбийцев, чтобы одного дагестанца играть? У вот этих 4 один даг бы точно раскидал. Здесь 9-миллиметровый ствол, может быть у какого-нибудь гопника 14-летнего. Kolombia juga adalah negara cinta dan kebebasan. Selalunya, itulah sebabnya orang luar tinggal di sini. Saya sudah seperti orang Latin, jadi bagi saya gadis-gadis putih itu sudah menjadi eksotik. Jadi sama ada saya akan mencekiknya sekarang atau dia akan menjatuhkan saya, dan itu sahaja. Bagi keluarga, itu bukan tragedi jika mereka mempunyai contohnya seorang anak yang gay. Di hadapan adalah keluaran. Tentang drastiknya, kita boleh mengubah hidup kita, membalikkan segalanya, dan tidak merasa bosan walau sesaat. Langgan YouTube dan Instagram saya. Dan kita pergi. Dari sudut dunia kami, di peta Kolombia, nampaknya tidak begitu besar, tetapi sebenarnya tidak begitu. Malah kawasan di negara ini sangat berbeza. Saya terbang dari Medellin ke Barranquilla semasa berlepas hujan dan cuaca sejuk. Kerana kawasan ini adalah kawasan tinggi dan sebaik tiba panas dan musim panas Karibia yang sebenar. Gila panasnya di sini. Lebih kurang 11 darjah. Walaupun kami terbang selama kira-kira 10 minit dan ada bau laut. Inilah rupa bas yang membawa saya dari lapangan terbang. Kami pergi ke arah yang bertentangan dari bandar dan saya melompat keluar di tengah padang. Saya menahan seorang penunggang motosikal yang pertama saya jumpa dan dia membawa saya ke mana-mana hampir secara percuma. Situasi di jalan raya, trak-trak yang menarik, para kesatria berlari-lari menguruskan hal dengan kuda dan kereta sorong, dan di sini adalah intipati bangsa yang tidak suka peraturan. Tanda yang melarang tuk-tuk, tetapi semua orang lalu lalang. Hanya di situ. Di tepi jalan mereka memasak makanan di atas api sampah. Di tepi jalan ini nampaknya tidak pernah dibersihkan. Tetapi di mana-mana ada yang menjual sesuatu. Kebanyakannya di dalam khemah yang sengit atau di atas gerai. Di sini tentu saja ada banyak kandungan. Tetapi saya perlu pergi ke bandar lain. Di Santa Marta saya melalui sebuah tanjung yang sangat panjang dan sempit. Di kedua-dua belah ada air dan untuk bertahan di sini hanya boleh dengan bantuan memancing. Dan kampung nelayan yang dijumpai di sepanjang jalan hanya yang kerajaan kemiskinan. Tapi di Laut Karibian, Santa Marta, Nana sudah menjadi sebuah resort. Di hentian bas ada tanda Los Angeles, tetapi sejujurnya tidak setara. Di atas bukit yang benar-benar kelihatan seperti di California ada kaktus dan sampah. Dari perniagaan besar mencuci, tingkap di lampu isyarat. Dari segi keselamatan di jalan raya, langsung tiada apa-apa. Seluruh keluarga meluncur dengan moped ini, termasuk bayi yang masih menyusu. Pusat bandar sangat menarik. Rumah-rumah berwarna-warni dan seni bina kolonial mencipta suasana Karibia yang hebat. Di sini hotel itu dinamakan kolonial. Nampaknya tiada siapa di sini yang malu dengan status bekas koloni. Semua penjual di sini menggunakan gerobak. Buah-buahan dan jus di sini harganya sangat murah tetapi sangat sedap dan segar. Dalam tong ini ada jus nanas 100%. Ia sama dipotong di depan saya dan harganya kurang dari $1. Saya tidak meminta apa-apa, dia melihat saya separuh penuh gelas. Ini Andre, dia telah tinggal di Kolombia selama 6 tahun dan sudah biasa dengan keeksotikan. Dia langsung tidak mengendahkan tupai yang berlari di sebelah kami, tetapi berhenti di sebelah iguana. Mereka biasanya agak perlahan, tetapi kadang-kadang sesuatu menyerang mereka. Mungkin ada yang menakutkannya dan dia berlari tanpa tahu ke mana dia pergi, betul-betul cepat. Ya, dia berlari dengan cepat dan mungkin tersilap menganggap kamu sebagai pokok, lalu melompat ke arah kamu. Jika di halaman kita nenek-nenek memberi makan kucing, nenek-nenek Kolombia tidak membiarkan iguana kelaparan. Tentang bayi, salah satu makcik itu mengeluarkan nota ini dalam akhbar. Dan wanita ini dia menjual kopi di sini.
di taman, dan dia menunjukkan gambar, dan dia benar-benar sedang makan dari tangannya. Tidak sampai setengah jam, ada orang yang dirompak di sebelah kami. Entah, mungkin mereka menangkap pencuri. Pencuri, sesuatu berlaku, semua orang berlari, kanak-kanak semua anak dibawa pergi, semua orang berlari ke arah sesuatu. Все бегут, бежим и мы. Мы бежим за грабителями. Да, несемся. Jadi mereka hilang. Ya, di sini bergerak dengan cepat, di sana tiada. Senja sudah tiba dan tak ada orang, sudah melarikan diri, tapi mereka berlari ke arah sana. Dan di sana, kerana di sana ada 2 blok lagi, dan di situ bermulanya dunia zombie. Di sana menakutkan. Di Kolombia ada banyak kawasan berbahaya. Dan walaupun sudah bertahun-tahun tinggal di sini, Andre masih terjebak dalam masalah. Saya memang orang yang begitu. Saya sentiasa tertarik dengan pengembaraan. Dulu sudah tentu saya mengambil beberapa langkah keselamatan. Dan sekarang jika saya pergi ke kawasan berbahaya, saya pasti tahu saya tidak akan melakukan apa-apa di sana. Saya tinggalkan peralatan di rumah. iPhone memang barang yang menarik. Baru-baru ini dia diserang lagi. Dalam 5 tahun ini sudah menjadi cubaan rompakan yang keempat. Ini berlaku di sini di Santa Marta. Kali ini mereka sudah berempat, bukan 2 orang seperti biasa. Dan 2 orang mereka membawa pisau. Ya, saya berjuang sangat keras, tetapi tidak mahu bergaduh dengan mereka, hanya mahu mencari jalan keluar dan melarikan diri. Di sini dan mereka di sini juga. Mereka tidak begitu betul-betul perompak profesional. Ini cuma remaja, geng jalanan. Mereka sudah pun mengepung saya. Akhirnya, dalam pada itu 2 orang itu menghayunkan pisau di sebelah rusuk dan tetap saya pegang. Saya masih tidak mau menyerahkan iPhone ini. Tangan saya di dalam poket, tangan yang satu lagi di atas, tetapi mereka semua sudah menolak saya. Semua barang saya dikeluarkan. Malam tu saya sepatutnya terbang. Dan jadi semua barang ada pada saya. Di situ ada dokumen, duit, earpods dan barang-barang saya juga tidak diambil dengan baik. Ya, ia mencari dengan hanya 1 klik dan sebelum itu terdapat kes ia sentiasa diserahkan. Dan dalam 3 kes pertama cubaan rompakan yang tidak berjaya ini, semuanya berakhir. Mereka melarikan diri dari saya, sudah pun menjatuhkan barang kerana saya ada seorang lelaki Rusia yang berani di situ. Ini tidak sama seperti yang saya ingat dari pengalaman saya di Moskow. Di Dagestan, sejak kecil, ayah anda membawa anda berjalan-jalan. Pada umur 3 tahun, berapa orang Kolombia diperlukan untuk bermain dengan seorang Dagestani? Oh, saya tidak tahu. Pencipta. Saya rasa daripada 4 orang ini, seorang Dagestani pasti boleh mengalahkan mereka. Jika kita melihat statistik rasmi, banyak orang bergantung untuk memeriksa keselamatan. Ini penarafan berdasarkan pembunuhan. Di sini, jauh lebih tinggi berbanding di Rusia. Di Rusia, ia adalah 8 orang bagi setiap 100,000 penduduk. Pembunuhan. Di sini 25 pembunuhan per 100,000 orang. Mengeluarkan pistol di sini tidak sukar. Jika di Rusia, senjata api yang serius hanya ada pada pihak berkuasa dan juga senjata laras licin untuk pemburu, di sini tongkol demimet. Mungkin ada seorang gopnik berumur 14 tahun, tiada siapa yang akan membunuh kerana telefon. Itu sudah pasti. Mereka boleh tunjukkan senjata. Apa beza Kolombia, Morrison? Dari Rusia ke arah lebih baik, orang tidak akan memukul anda hanya kerana anda masuk ke kawasan bukan milik anda. Dan di sini tidak ada mustahil. Jika kamu tidak mempunyai apa-apa yang menarik untuk diambil, kamu adalah seperti kenderaan segala medan. Pergilah. Mereka akan berkata, oh gringo, bagaimana kamu boleh sampai ke sini? Adakah anda sesat? Mereka sebaliknya pun akan belanja, akan kata, oh duduklah, minum bir, kami tidak pernah melihat gringo dalam hidup kami. Di sini, di kawasan kami tidak ada yang melihat. Di kawasan yang tidak selamat, mereka sentiasa memantau orang asing dan polis. Di setiap persimpangan ada seorang budak yang memerhatikan sama ada polis datang. Dan jika ada, dia mula menjerit. Manolo, Manolo, Manolo. Andre juga mencuba pakaian polis Kolombia. Dan ini walaupun dia memulakan kehidupan Kolombiannya dengan menjalani hukuman penjara yang sebenar. Tahun pertama saya terpaksa menghabiskan masa di dalam penjara. Jadi saya baru dibebaskan pada bulan Mei 2018 setelah menghabiskan 1 tahun dan 8 hari di penjara. Jadi saya datang ke sini dan hampir serta-merta masuk penjara. Macam mana ini boleh berlaku? Ya, hampir serta-merta pada bulan Mei 2017. Когда я улетал отсюда, у меня в багаже был килограмм кокаина. Dia boleh di situ. Jadi, ia secara kebetulan saya meletakkannya di situ. Di sini angka-angka ini. Sangat mudah. Apabila di suatu tempat anda boleh menjual sesuatu yang bernilai 50. Ketika di sini ia berharga 2. Kawan-kawan, mereka ada 25. Hanya untuk 1 kilogram. Dan jika di sana ada 3 atau 5. Itu sudah menjadi perjalanan ketiga Andre. Saya telah berjaya melakukan 2 perjalanan. Saya bekerja untuk diri sendiri. Maksudnya risiko saya, duit saya yang buat semuanya. Maksudnya saya membeli
Saya membawanya ke sana dan menjualnya. Apa yang mereka beritahu saya setelah saya ditangkap, mereka berkata, orang Rusia tenangkan diri. Mereka kata ini 1 kilogram. Ada 1 kilogram, ini untuk penggunaan pribadi, takkan beri banyak padamu. Kemudian mereka berkata, ya mari, kamu asing. Mereka tidak akan memasukkan kamu ke penjara yang teruk, jangan risau. Dan mereka berkata, kami juga bukan anak. Kami sudah bekerja di lapangan terbang ini selama bertahun-tahun. Dan setiap penerbangan antara bangsa, sesiapa sahaja kata mereka pesawat yang berlepas dari Kolombia sekurang-kurangnya 1 kilogram ya, di sana pasti ada. Saya cakap lebih baik ditangkap di sini daripada di Eropah, di sana kamu dipenjara 20 tahun. Di penjara Kolombia, para banduan dibiarkan sendiri. Mereka bergerak bebas, bermain biliar, memasak makanan di atas api, dan di sini mereka bahkan memotong seluruh bangkai. Kadang-kadang kebebasan membawa kepada peperangan untuk mengawal wilayah. Kumpulan penyerang merobohkan dinding dengan senjata di tangan, masuk ke dalam pesaing. Di sini sudah ada dinding yang dibina untuk kali seterusnya. Dalam salah satu serangan seperti itu, Andrei terkena tembakan. Hanya pada saat-saat seperti itu, Omon campur tangan yang membuang bom asap ke arah para banduan. Akibat terkena tembakan itu, Andrei masih mempunyai parut di dahinya hingga sekarang. Selain itu, barang-barang terlarang boleh masuk ke kawasan tersebut. Dan ketika ada duit, Andrei tidak merasa bosan. Ya kan kamu ada, sebenarnya dia ada rom. Selain itu, Andrei dibebaskan lebih awal. Ya, anak saya berada di penjara Rusia. Untuk 20 gram serbuk, budak itu dijatuhi hukuman 7 tahun. Tapi 7 tahun kawan-kawan, untuk 20 gram. Tidak sebanding, tidak masuk akal. Di sini, untuk 1 kilogram, mereka bagi 2 tahun. Tetapi Поскольку статья эта не связанная с насилием, 3/4 срока отсиживаешь и автоматом на УДО. sementara saya berada di penjara, saya sampai pada kesimpulan bahawa saya tidak mahu kembali ke Rusia. Maksudnya saya fikir, wahai, jika orang-orang yang duduk di sini, penjenayah ini, jika mereka semua baik hati, ya, sebenarnya mereka semua baik hati. Tidak ada yang seperti anda tahu sindiran penjara tentang kerusi mana yang kamu duduk atau apa yang kamu buat. Di sini memang tidak ada konsep untuk merendahkan atau menghina seseorang. Di jalanan Kolombia terdapat banyak gelandangan. Ramai gelandangan dilahirkan di jalanan, ibu bapa mereka hidup di situ. Mereka tidak membayangkan bahawa ada cara lain untuk hidup. Setelah keluar dari penjara, Andrei mendapati dirinya di tengah jalan tanpa apa-apa. Sangat mengerikan. Itu adalah saat yang sukar. Ini adalah tahun pertama saya di luar penjara. Setakat ini belum ada kerja. Saya menjadi sukarelawan di hostel hanya untuk mendapatkan katil untuk tidur. Saya sedang berjalan. Di jalan, seorang gelandangan pengemis mengikuti saya dan berkata, berikan saya beberapa shilling. Saya jawab, bro, tidak ada shilling, teruskan saja. Tetapi kadang-kadang dia memang begitu. Dia mula mengejar saya, dia sedikit membuat saya marah, jadi saya berpaling dan berkata agak kasar. Bro, saya sendiri pun sudah tidak makan selama beberapa hari dan kawan seperti itu. Dan Chesky berkata, Mesimo, dia tidak berkata serta-merta. Dia mengeluarkan satu pack, terdapat 3-4 bil di sana. Dia ada, ambil katanya sedikit duit untuk makanan. Aduh, kawan-kawan, saya hampir menangis, jujur. Saya sangat tersentuh oleh ini, kebimbangan manusia ini bahawa seseorang yang dirinya tidak mempunyai apa-apa, tidak. Dia boleh berkongsi sedikit yang dia ada. Sekarang Andrei juga tinggal di belakang jeruji, tetapi di rumah yang baik dengan pengawal yang melindungi dia dan penghuni lain. Nah, ini adalah sebuah apartmen dengan 4 bilik. Mengikut ukuran tempatan Kolombia, ini bahkan dipanggil penthouse. Di sini di bawah kanopi anda boleh meletak kereta. Di sini matahari tak bakar dan hujan batu tak rosak. Ada kolam renang, ada jacuzzi. Inilah pemanggang yang hebat. Sangat hebat, saya rasa besar. Dan inilah dua yang seperti ini. Bilik-bilik seperti dua bangsal di mana anda boleh meletakkan meja di sini. Dan sila jemput kawan-kawan berseronoklah. Pilihan yang manis seperti ini tidak dapat dinikmati oleh pelancong yang datang untuk waktu yang singkat. Kerana penduduk tempatan sendiri yang mencarinya. Andrei menyewa sebuah bilik dari wanita bernama Teresa yang sedang memandang negara cantiknya. Dia sukar untuk bernafas dan ini adalah silinder oksigennya. Jadi ada 5 orang yang tinggal di sini. Kami ada 4 penyewa di sini. Dan kami tinggal bersama Puan Teresa. Jadi anda berempat, berapa yang anda bayar? $150 untuk setiap bilik. Jadi jumlahnya adalah $500 untuk apartmen. Di dalam bilik Andrei, ada gambar Escobar, set topi yang hebat dan pemandangan yang cantik ke laut dan Hotel Hilton. Ini benar-benar hadiah. Sebenarnya, apabila anda bangun pagi, keluar dan terus terasa ingin berkata, indahnya. Dan pada mulanya, apa yang saya tidak suka tentang Santa Marta adalah pelabuhannya. Dia mempunyai pandangan yang sangat urban tentu saja, dengan konstruktivisme yang kuat.
Dan kemudian saya terbiasa dan saya bahkan suka kerana disebabkan dia ada di sini, kita boleh melihat beberapa kapal pesiar yang cantik. Jadi apabila saya melihat kapal pesiar yang bagus, jadi saya terus berlari ke bar dan ke pantai kerana saya tahu gadis-gadis cantik dari Amerika akan datang. Di sini kita boleh bersembang. Saya sudah sebagai seorang Latin, saya sudah tinggal di sini. Jadi bagi saya gadis-gadis putih sudah menjadi eksotik. Sudah ada yang berkulit gelap, sudah semua sudah biasa. Pada waktu malam, bukan hanya Andre yang keluar ke tepi pantai, tetapi juga semua orang Kolombia yang lain. Kebanyakannya begini, hanya dengan pembesar suara, bir, dan wanita. Inilah salsa, Bapak. Aduh, ini sayang-sayangku, ya ampun sekali. Oh, tengok betapa cantiknya gaun berkilau merah jambu dia. Ya Allah, Tuhan saya yang Maha Pengasih. Menurut Andre, hubungan dengan wanita Kolombia lebih tidak mementingkan diri dan berasaskan kepada semangat. Sudah tentu, wanita-wanita, kawan-kawan cantik. Penuh kasih sayang. Mereka lebih setara, mereka tidak memaksa kau nak main permainan ini, usaha untuk dapatkan aku. Maksudnya dia, kenapa saya perlu berusaha untuk mendapatkannya? Adakah engkau tidak mahu apa yang saya mahu? Sudah tentu, gadis itu mahu apa yang lelaki itu mahu. Kadang-kadang kita bertemu di disko, kita mahu menghabiskan malam ini bersama dan esok sebaiknya kita berpisah dan memang tidak akan pernah melihat satu sama lain lagi. Dan inilah wanita, kami dibesarkan begitu di Rusia. Saya sangat suka, inilah perilaku seorang gentleman, datang dengan bunga, menjadi seorang caballero, seorang gentleman sejati. Saya suka merayu dengan cara yang indah. Tapi bila ini ditunjukkan, kau mesti melakukannya dengan sesiapa sahaja. Andre meyakinkan bahawa di Kolombia terdapat banyak gadis yang baik. Ada pandangan lagi bahawa gadis-gadis di sini semua hanya mencari duit, keuntungan, bahawa separuh daripada mereka sebenarnya adalah kupu-kupu malam dan mereka melakukan segalanya untuk wang. Mengerikan. Ya, tetapi ini akan seolah-olah ada asasnya. Tetapi pada dasarnya kawan-kawan, jika engkau seorang pelancong datang untuk seketika, sudah tentu kau tidak mencari seorang gadis untuk berkahwin. Kau perlu cepat-cepat pergi ke kelab malam dan di sana kau akan jumpa semua itu. Dan dari situ lahirlah stereotip ini, tetapi sebenarnya tidak semudah itu. Kau perlu tahu ke mana hendak pergi. Jika kau pergi ke perpustakaan, jarang kau akan jumpa apa-apa yang buruk. Nasihat saya, kau mahu cari wanita Madeline yang baik. Ada acara seperti itu. Ciclovier menutup jalan-jalan utama di bandar dan semua orang yang mempunyai basikal, roller, tangan, kaki kerana kau boleh berjalan hanya membawa anjing jalan-jalan dan di sana ada perarakan kecantikan, semua dalam keadaan fit, semua kacak, cantik dan memang seronok untuk dilihat. Di situ kau boleh berkenalan dengan gadis keluarga yang tidak pernah dalam hidupnya. Tidak mencuba, dia tidak pernah melihat, dia tidak tahu di mana mendapatkannya. Ini kami di tepi pantai Santa Marta, kami disangka sebagai orang Brazil. Saya sering disangka sebagai orang Brazil. Aksen jelas, tinggi dan telinga besar. Semua itu bagi mereka adalah ciri orang Brazil. Ya, Ditambah lagi saya berkulit gelap, penampilan saya tidak biasa untuk seorang Rusia. Ada juga peniaga yang cuba menarik perhatian kita. Di sini mereka ada jus, emas palsu dan roti yang digoreng di atas daun pisang supaya tidak hangus. anjing yang baik. Andre di sini kawan sendiri dan menyapa orang setiap 2 minit. Ini apa kawan? Ya, apa kita buat di sini? Kita semua sudah kenal. Di resort ada bas disco yang membawa suasana ceria. Di dalamnya bergantung sepenuhnya kepada jumlah yang diminum. Di sini penumpang kelihatan sedih, tetapi di sini sudah tidak waras. Selalu saya lihat di Facebook ada orang yang berkata, aduh, saya sudah tengok semua. Tolong cadangkan saya satu siri atau filem. Saya rasa macam, ya, saya memang, saya terlupa jalan bahasa saya maji. Bila saya bahkan membuka YouTube, kawan-kawan, hanya di Kolombia semuanya begitu. Berwarna-warni, kau rasa seperti dalam siri. Sebenarnya saya benar-benar merasa seperti saya dalam filem. Опа! Это наш друган. Правда, друган напугал ребенка. Tak terfikir nak kahwin dengan wanita Kolombia. Kahwin dengan wanita Kolombia, ini seperti berkahwin dalam siri Latin. Akan ada banyak drama, akan ada banyak salsa, emosi. Jadi jika ada yang mengejar emosi, jujur, kahwinlah dengan wanita Kolombia. Takkan ada yang membosankan. Sebenarnya menonton siri menjadi tidak menarik kerana apabila kamu menonton siri di komputer atau televisyen, semuanya adalah 2 dimensi. Itu hanya skrin.
Dan kamu ke Kolombia, membeli tiket ke Kolombia adalah membeli tiket ke siri. Mereka sangat mahir mengendalikan emosi. Mereka tahu jika setiap hari seseorang menjerit, maka habislah kamu. Semua sumber akan habis. Kamu akan terkejut. Mereka menggoyang kamu. Pagi contohnya mungkin skripnya begini. Pagi-pagi dia memang seperti geisha. Dia di sana menjilat jari kaki kamu, membuat kamu rasa selesa di mana-mana. Kamu hanya terpesona berfikir, aku di syurga. Setengah jam berlalu dan dia, apa yang kamu buat di situ? Siapa yang message kamu? Kamu tulis message. Siapa itu yang message kamu? Dah like di Facebook. Dan mulalah panas dengan cepat. Dengan terbangnya perabot. Mungkin sampai ke situ sangat. Sini sementara menunggu wanita yang sesuai, saya ada seorang teman wanita. Sedikit lebih setahun yang lalu, kami bertemu dengan Juliana. Nama dia, saya selalu memanggilnya, dipendekkan jadi Ulia. Dan selalu ketawa. Saya terus memberi amaran. Ya, apabila saya sudah nampak bahawa kita ada hubungan, kita mula tinggal bersama, sayang. Tapi kita akan bersama sehingga kabus itu muncul. Tadi jika kamu buat saya cedera, saya akan pergi. Saya ingat salah satu malam penuh semangat yang pertama kami di sana. Kami bahkan sengaja mengambil motel. Kami dengan Juliana pergi ke sana untuk berehat. Dan biasanya posisi misionaris yang klasik, semuanya secara umum tidak ada tanda-tanda. Dan dia berkata, jiwa saya teragak-agak macam, sayangku, saya sebenarnya tak pernah mencekik sesiapa pun. Saya dengar ada yang macam ini. 2 tamparan, tiba-tiba bam dan bam mencekik, kata makhluk itu. Jadi saya akan mencekik sekarang atau dia akan menjatuhkan saya. Dan saya belajar untuk mengikat dan membuka ikatan. Mana yang lebih mudah ya? Mengikat lebih mudah kerana sudah diikat. Biar dia rehat, saya pergi buat kopi. Sebahagian besar masa, Andre tinggal di Bandar Medellin, di tanah kelahiran Escobar. Saya sejujurnya merindui Medellin di sini, khususnya dalam hal bar ini, bahkan di seluruh Kolombia. Diketahui bahawa gadis-gadis Medellin adalah yang paling cantik, paling penyayang. Fakta. Di Medellin sebagai contoh, saya mempunyai jenaka yang hanya sebahagian jenaka. Itu. Jika saya tidak jatuh cinta sekurang-kurangnya 3 kali sehari, maksudnya saya duduk di rumah entah kenapa. Saya sebab berjalan di Medellin, tapi di sana kawan-kawan memang sampai ke tahap serangan jantung. Saya memang nampak dewi-dewi sedang berjalan. Di sini dalam keadaan terbaik, sekali sehari saya nampak sesuatu yang saya ingin pakai. Kacamata hitam supaya tidak membakar mata. Ngomong-ngomong, tentang bandar manis Kolombia, Medellin dan dosanya, di saluran saya sudah ada video. Lihat dia, jika kamu belum pernah lihat. Di Amerika Latin terdapat buah-buahan yang saya belum pernah lihat sebelumnya. Buah tempatan Latin. Ini sebenarnya sangat membantu orang cuba kerana ia sangat murah tumbuh. Dengan mudah seperti rumput liar, tidak takut pada serangga. Dia nampak macam kentang. Agak menarik. Nampak macam labu lembut, di dalamnya ia seperti labu. Berserat berwarna oranye dan dia ada milkshake hebat. Sayur di depan kamu atau buah, susah nak bezakan. Sentuhan, ia seperti tomato. Dan ia juga menggunakan yang sama nipis. Ada sesuatu yang serupa struktur dan bijinya teratur. Ini dari keluarga Solanaceae. Ini adalah dari keluarga Solanaceae, dipanggil tomato dari pokok. Ia jauh lebih manis. Iakah seperti tomato Crimea yang sangat-sangat sedap, cuma ditambah gula. Di sekeliling ada yang menjual gula-gula. Semua suka, chupa chups, bayangkan. Ada benda macam tu. Bahkan di penjara. Ia seperti mata wang ringkasnya. Jadi tidak mahal, tetapi dengan 4 chupa chups kau boleh tukar untuk 1 batang ganja. Di jalan utama pesta di Santa Marta, ada ramai orang dan banyak polis. Dan Andre sekali lagi bertemu dengan rakannya. Saya menyewa sebuah apartmen di tengah-tengah bandar di Jalan Tusovka. Pintu masuk, terus dari taman. Urusan pemilik berjalan dengan baik. Lihat, peti sejuk baru. Tidak murah. Kami masih belum cukup duit untuk pancuran mandi baik. Di sini saya sudah ada mesin basuh. Setiap peluang untuk mencuci digunakan. Jeriji di tingkap dipasang. Walaupun di tingkat 2, Saya minta untuk mengunci semua kunci yang ada. Barang kayu,
Jeriji untuk kunci seperti itu dari besi, dan di situ ada satu lagi pintu. Dan juga anda perlu mengunci di sebelah rumah, hanya ada farmasi, tetapi di dalamnya ada semua jenis barangan. Saya nampak farmasi, di dalamnya terdapat peti sejuk dengan bir ada kanak-kanak. Masalahnya adalah farmasi tempatan Kolombia ini ia sudah mencapai tahap yang tinggi. Apa yang kita ada di sini adalah ubat untuk segalanya. Ini adalah ubat untuk kesedihan. Dengan bir, rum, ya whisky. Semua ini ada. Maksudnya mula-mula saya minum sampai mabuk, bunuh kesedihan, kemudian saya minum air, lepas itu saya ambil elektrolit ini. Ini adalah minuman yang mengembalikan keseimbangan garam. Nah, ada biskut, igrota, apa lagi? Semua sekali. Dan sudah tentu barang-barang kebersihan, ubat-ubatan semua seperti di mana-mana farmasi biasa juga ada. Saya sudah makan ya. Dan segera selepas itu fantasi boleh berguna kan? Andre memang tinggal lama sekali di sebuah asrama. Kelas saja. Di kawasan umum asrama ada bar dan kolam renang. Di sini kebanyakannya pelancong asing yang berhenti, jadi harganya tidak murah. Pizza dan koktail berharga $5-6. Di kolam renang ada gadis-gadis Eropah. Oh, lelaki kaca. Tapi walaupun status asrama di sini sangat selesa, sebenarnya ini sudah jadi restoran. Ya, ini restoran dan di CE. Adakah tetamu di restoran? Minuman keras, makanan ringan. Saya tinggal di sini selama beberapa bulan dan kami mengejutkan seseorang. Tidak. Sekarang mereka sedang bermain. Jadi sekarang boleh bising selepas jam 10. Sudah tentu muzik dimatikan dan Albat Aigdalia Bayas dan... Tapi saya di atas, tetapi sekarang Andre ada kawan-kawan gay dan dia tinggal bersebelahan dengan salah seorang daripada mereka untuk waktu yang lama. Saya suka suasana di asrama kerana sentiasa ada kenalan baru, orang Eropah, pengembara, ada banyak yang boleh dibincangkan dan diceritakan dan ditanya, didengar, dan ada satu pemandu lebah di sana dan kami ada itu. Di sana ada hiburan yang dipanggil pub crawl. Ini apabila seluruh asrama berkumpul dan pergi ke bar, kelab secara berkumpulan di sana. Kami berkenalan dengan Javier. Dengan Javier kami jadi kawan baik, tak terpisah. Dia suka lelaki, saya suka perempuan. Kami tiada persaingan, langsung tidak ada. Hanya persahabatan dan hubungan yang sangat baik. Dia dari keluarga Chile yang baik dan kaya. Tapi yang macam ni yang betul-betul menekan di Eropah, saya dengar seolah-olah di sana sudah di sekolah anak perlu mendengar tentang perkara-perkara seperti ini. Di sini tidak ada dan tidak akan ada. Ada sedikit masa lagi kerana di sini ada Katolik yang sangat kuat. Semuanya diuruskan oleh mereka. Ya, dan kolej-kolej terbaik di mana ibu bapa mahu menghantar anak-anak mereka adalah kolej Katolik. Sudah tentu di sana tidak ada LGBT dan tidak mungkin ada. Berapa kali saya telah pergi dengan kumpulan pelancong saya. Kami pergi ke kelab malam, tidak selalu, tetapi dalam separuh kes kami pergi apabila kumpulan mahu pergi dan mengenali kehidupan malam. Dan setiap kali mereka bertanya, kita datang ke kelab gay ke? Adi, saya cakap kawan, jika anda nampak beberapa lelaki berciuman di lantai tarian, bukan kelab gay. Menos kerana mereka begitu ramai. Bukan sahaja masyarakat bersikap toleran terhadap gay, malah gay juga bersikap toleran terhadap masyarakat. Sebab itu, keluarga itu bukan tragedi jika mereka ada contohnya bawa anak yang gay. Maksudnya mereka sangat normal dengan perkara ini. Bagi mereka, itu bahkan bukan faktor dan bukan topik untuk dibincangkan. Sama kau gay atau tidak, peduli kita. Kadang-kadang lelaki juga sering kali mendekati Andre. Ada kes-kes seperti itu. Saya tidak tahu di Rusia mungkin saya akan merasa sangat canggung. Tetapi di sini saya tidak merasa seperti mangsa. Terdapat kes sedemikian. Kami berada di sebuah kelab dekat kaunter bar. Seorang lelaki sebaya saya muncul. Dan dia berkata, saya belanja kau minum sesuatu? Itu sudah jelas bahawa dia mendekati. Apa khabar? Macam mana kita dekati gadis di sana? Semuanya mula di bar minum. Saya seorang lelaki, segera maaf. Saya cakap gadis di sini. Dia memang begitu malangnya di sana. Maksudnya dengan sangat sopan. Situasi di mana orang datang mendekati. Схватил меня за жопу и сказал: «О, какой ты классный!» Walaupun terdapat kekacauan, kehancuran dan bahaya di luar, Andre sangat menghormati penduduk tempatan dan cara hidup mereka. Sejujurnya, kawan-kawan lama didikan orang Kolombia, saya sangat menyukainya. Mereka sangat menghargai sikap mereka terhadap kehidupan. Mereka menghargai segala yang mereka miliki dan lihatlah bersih, comel. Saya tidak pernah melihat kehancuran, terutamanya di rumah pangsa. Tidak pernah, sejujurnya saya tidak pernah menemui di Kolombia. Ya, ada yang miskin seperti kawasan Setinggan ini yang berada di atas bukit.
dibina di situ menggunakan bahan buangan pembinaan. Secara kasarnya, saya fikir orang Kolombia telah menemui resipi kebahagiaan manusia yang sederhana. Cuaca membantu mereka, cuaca kawan-kawan, tetapi matahari adalah yang mengecas semula tenaga kita. Dan orang Kolombia, ya, mereka suka. Mereka membina sikap positif dalam diri mereka sendiri. Di Amerika Latin, menurut Andre, orang Kolombia adalah yang paling baik dan mesra. Anehnya, terutama bagi mereka yang telah menonton filem Scarface. Sangat pelik berita ini bahawa orang Kolombia, kawan-kawan, mereka benar-benar sangat lembut. Mungkin suatu ketika dahulu mereka sangat garang dan berani, mungkin. Tetapi sekarang tiada apa yang mengingatkan tentang itu. Apakah perasaan orang Kolombia sendiri tentang orang Meksiko dan orang Brazil yang takut kepada mereka bergaduh? Takut kepada sesiapa. Malah orang Kolombia tahu tentang ini dengan baik. Mereka tidak malu mengenainya. Jadi kalau anda bertanya kepada mereka, apa pendapat anda tentang ketegangan, agresi ini? Mereka berkata, mungkin yang paling berani adalah orang Meksiko dan Brazil. Dan kami berkata, tidak, apa yang anda katakan. Dan jika anda bertanya kepada orang Brazil, apa pendapat anda tentang orang Kolombia? Dia akan berkata, oh mereka baik hati. Orang tempatan lebih santai tentang wang berbanding kita. Orang Kolombia ini santai, mereka berbeza. Makan, sudah bagus. Jika ada muzik, wow. Dan berhak. Perayaan benar-benar. Dan perayaan setiap hari. Ini adalah idea kebangsaan. Semua yang anda lihat, kedai-kedai beroperasi, kedai gunting rambut, semua perkhidmatan, orang pergi bekerja dan melaksanakan tugas mereka. Mereka melakukan semua ini untuk ada tempat memotong rambut dan mempercantikkan diri. Tetapi secara keseluruhan, ideanya adalah untuk berseronok hujung minggu dan mendapatkan wang dalam seminggu. Itulah idea kebangsaan. Di tempat kita, orang bekerja keras sepanjang hidup dan kemudian meninggal dunia tanpa sempat bersenang-senang walaupun sekali. Ya, ini adalah idea yang dipercayai oleh orang ramai. Dan ideanya adalah bahawa menjadi bahagia itu memalukan dan buruk. Itulah yang mengerikan. Ini yang sebenarnya kita pelajari di Kesatuan Soviet. Saya faham bahawa mereka adalah orang yang tidak kaya, tetapi mereka tetap bahagia. Benar mengganti sirapi konsep bahawa jika anda tidak kaya, anda tidak boleh bahagia dengan bahawa terdapat nilai-nilai abadi. Yang paling utama adalah keluarga. Mereka mempunyai hubungan yang sangat baik dan inilah yang saya serap di Santa Marta. Saya suka, lihatlah sekeliling ibu dan anak-anak mereka. Di rumah-rumah lama Kolombia terdapat semangat Karibia yang istimewa. Ya, kelihatan seperti cuba. Kelihatan, maksudnya bangunan lama ini catnya sudah mengelupas di sini. Saya sangat suka. Iklan Jubin ini. Pepsi. Jadi apa ini? Ini sebenarnya adalah rumah kediaman. Ada keluarga yang tinggal di sana, tetapi mereka mempunyai kedai kecil di sudut ini. Jadi di sini ada kedai kecil yang menarik. Nah, juga ada keusangan seperti ini. Isyad mempunyai keaslian yang sangat tetapi sangat comel. Dan lihat, pintunya juga kayu, berukir, pintu yang bagus. Dan di sini sudah bermula kawasan kediaman. Ngomong-ngomong, Senora, dia menggunakan mesin ini, penyanyi lama. Dan dia duduk atas sebab tertentu, biasanya menjahit pada waktu malam. Dan terdapat juga halaman belakang. Dan kerusi goyang itu sangat lama. Rasanya seperti hal keluarga. Bertenang. Pada masa ini anda sedang melalui peringkat tertentu yang berkait dengan falsafah tempatan. Sejujurnya, ini bukan kali pertama dalam hidup saya apabila saya mengalami masalah kewangan. Semua orang mengalaminya. Masalah berlaku secara berkala. Begitulah. Maksudnya, sebelum ini, saya sudah mengalami masalah seperti ini, di mana saya duduk tanpa wang, tanpa kerja dan tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Dan sebelum ini, saya selalu berasa sedih mengenainya dalam kehidupan saya di Rusia dahulu. Tahun lepas je, saya memang mempunyai banyak wang mengikut ukuran saya. Maksudnya, saya membelanjakan sekitar $3,000 sebulan. Mengikut ukuran Kolombia, boleh dikatakan saya menghabiskan kekayaan yang besar. Jadi saya membelanjakan sepanjang tahun. Saya terbiasa dengan kehidupan mewah. Dan kemudian bam, penurunan ini. Dan saya bahkan sampai menyewa bilik kecil ini dengan harga $150 dan berpindah ke sana. Dan selama 3 hari saya tidak mempunyai sebarang wang. Bahkan untuk membeli roti kecil, saya hanya minum air dari paip sambil berpuasa. Pada saat krisis yang sedikit lebih berat dan sangat menegangkan itu, saya menyadari bahawa lelaki, kamu sebenarnya tidak merasa tertekan pun, semangat Kolombia meresap dalam diri saya. Walaupun dengan semangat Kolombia, Andre tidak terlibat dalam aktiviti haram Kolombia selepas keluar dari penjara. Ya, ia hanya menjadi tidak menarik untuk terlibat dalam perkara yang primitif. Sebenarnya seluruh perniagaan dadah itu adalah primitif. Di sana satu-satunya bahaya adalah ditangkap oleh pihak berkuasa. Dan tambahan pula, ia bukan tentang manfaat. Saya duduk.
tidak mau mengatakan bahawa saya adalah seorang yang anti dadah. Saya lebih suka mengatakan bahawa saya menyokong pengesahan. Mari kita ambil contoh Belanda, kawan-kawan, contoh lama yang sudah diketahui. Sudah bertahun-tahun mereka mempunyai pengesahan dan Belanda adalah salah satu negara Eropah yang paling maju kerana apabila anda memberikan pendidikan kepada orang, peluang untuk hidup dengan menarik, peluang untuk menjana pendapatan dan memberi manfaat kepada masyarakat, mungkin pada hujung minggu di kelab mengambil sebiji pil, orang itu mungkin mahu, tetapi untuk merosakkan hidupnya, maaf kerana dadah-dadah terkutuk ini, sebenarnya tiada keinginan langsung timbul dalam diri seseorang. Mereka yang merosakkan hidup mereka di penjara, Andre melihat ramai tetapi di sana benar-benar menilai semula kehidupan. Sudah tentu di sana ada mafia sebenar, sudah tentu ada pengawas, dan arahan di penjara adalah kawan-kawan kita sudah pun di sebalik jeriji. Kita tidak perlukan tekanan tambahan. Jika anda berfikir untuk menjerit pada rakan atau Tuhan melarang, mula bergaduh, kedua-duanya akan pergi bermalam di halaman dalam keadaan telanjang selama 3-4 hari. Berdiri di bawah air sejuk selama beberapa jam. Di penjara juga, penghutang dihukum dengan keras. Pada minggu pertama, jika anda tidak membayar hutang hukuman pertama, baiklah, dari 300 kali duduk. Seseorang kami dipaksa 1000 kali. Andre, Nana juga terpaksa melakukan duduk. Terdapat sedikit konflik dengan seorang lelaki tempatan yang menjual ganja. Nah, dia di bawah kawalan mafia, ibu. Dia pergi mengadu. Saya dipaksa 300 kali duduk. 300 kali duduk boleh dilakukan. Dia tidak berjalan selama beberapa hari. Kemudian, Umumnya, penjara mengingatkan kawasan setinggan. Malah ada kerja di sini. Kebanyakan cerita mereka membuat sesuatu. di penjara, anda boleh membeli segala-galanya. Malah bir, rum. Saya tidak perlu katakan, di sana semua orang merokok ganja di mana-mana. Hanya berjalan dengan rokok di mulut. Sepanjang masa, dan pada hujung minggu, Sabtu dan Ahad adalah hari lawatan. Apabila wanita datang, semua pergi ke kamar, ada seks. Jadi semuanya sangat meriah. Seperti di Ogumbe, Nah, tidak semua penjara seperti itu. Tetapi Andre berada di penjara lembut. hubungan yang sangat mesra dengan semua orang di penjara. Sepanjang hari muzik dimainkan, di dalam kamar, pintu tidak pernah ditutup, tiada kunci, hanya begitu sahaja. Pergi ke mana sahaja yang anda mahu. Ya, seperti kem perintis besar. Makan 3 kali sehari. Percuma dari kerajaan. Dan selain itu, ada kedai runcit di kawasan tersebut. Terdapat 2 dapur. Beli barang dapur, pergi masak. Jika anda tidak suka atau tidak mencukupi, sejujurnya tu saya berasa sangat kecewa dengan tanah air, bu. Saya berada di hospital dengan anak perempuan saya di Moskow, ibu kota Rusia. Terima kasih banyak kepada para perubatan. Para perubatan Rusia adalah tahap yang tinggi. Tetapi makanan, kawan-kawan, kenapa anda tidak menyukai kami? Kenapa begitu? Maksudnya makanan yang menjijikkan. Berbola daging dari serbuk kayu, kompot yang berbau kain buruk. Tetapi di sini makanannya sedemikian rupa. Ada hidangan pertama, kedua, hidangan kedua, dan ia sentiasa sama ada daging, ayam atau ikan dengan lauk. Jadi saya berfikir, kawan-kawan, kenapa dihukum sebegini? Да я знаю людей, которые заплатят еще. Banduan yang sangat berwawasan menjalankan perniagaan yang menarik di penjara. Dan inilah seorang warga negara Britain. Dia pergi ke Bolivia, membeli 5 kilogram kokain dan ketika keluar dari bandar La Paz Loya, dia ditangkap, dimasukkan ke penjara dan dijatuhi hukuman 18 tahun. Dan warga negara yang berwawasan ini mungkin kerana bosan, mula mengatur lawatan ke sana. Penjenayah yang dihukum tidak akan dibenarkan keluar ke jalan untuk berjalan-jalan, tetapi untuk membawa seseorang dari luar untuk lawatan, ya, silakan, sehingga 70 orang sehari boleh dibawa masuk. Selepas menjalani hukuman, sukar bagi Andre untuk memulakan kehidupan baru. Ya, apabila saya keluar dari penjara, saya tidak ada apa-apa. Saya keluar dan saya tidak ada wang walau sesen pun benar-benar. Dan bos saya berkata, ambil sedikit wang supaya kamu boleh bertahan untuk beberapa hari pertama, supaya kamu boleh menetap di hostel atau di mana-mana. Bos penjara yang memberikan wang lift, tetapi saya tidak mempunyai sebarang alat komunikasi. Dan pengawal penjara, mereka memberikan saya satu telefon pintar yang dirampas. Saya sangat gembira. Saya fikir, ya ampun, betapa baiknya orang-orang ini. Semua Andre memutuskan tinggal dan menjadi pemandu pelancong. perlahan-lahan, ya, saya mula berkembang dalam bidang ini. Dan syukur kepada Tuhan, ia berjalan dengan baik. Kemudian entah bagaimana, agensi pelancongan dari Kiev dan Moskow yang bekerja secara eksklusif dengan pelanggan VIP menemui saya dan saya mengisi ruang ini. Kemudian Orly dan Reshka datang kepada kami, saya bekerja dengan mereka. Saya menunjukkan kepada orang-orang tempat kegemaran saya, kami berkomunikasi dengan baik, saya bercerita dengan indah, mereka mendengar dengan minat, jadi ada pertukaran yang baik. Akhirnya, saya dibayar dengan baik. Anda kenal secara pribadi dengan Abang Escobar? Ya, kenal secara pribadi dan bahkan pernah bekerja untuknya. Namanya Roberto de Jesus Escobar Gaviria. Dia adalah abang kandung dan lebih tua kepada Pablo Escobar. Dan dilema, sebenarnya mempunyai keluarga yang sangat besar. De aquí exactamente, sí, don Roberto. Eso, muy lindo. Muchas gracias.
Andre dengan Roberto Escobar yang terkenal yang meninggalkan autograf dan bahkan cap jarinya dengan bangga. Ya, Roberto telah dipenjarakan selama 15 tahun. Dia menjalani hukuman itu dengan sangat sukar kerana dia sempat menjalani hukuman selama setahun. Pada masa itu ketika Pablo meninggal dunia dan 16 hari kemudian pada 18 Disember, Roberto kami menerima bungkusan dengan bom di dalamnya. Dia dipanggil oleh pentadbiran penjara. Mereka berkata bungkusan untuknya. Dia dikurung bilik asing, tetapi itu langkah biasa. Mengikut protokol, dia mula membukanya dan dia sedar bahawa bom di dalamnya, lalu dia lempar ke sudut dan dia saja mula jatuh ke lantai dan disinilah letupan terjadi. Ini selamatkan nyawanya sebab dia buang, tetapi menyebabkan dia hilang penglihatan. Hampir sahaja bom ini. Namun begitu, dia telah menjalani hukuman dan dia dibebaskan. Dan untuk mengatur sumber pendapatan, dia membuka muzium, rumah muzium Roberto Escobar, dan di sana dia menceritakan segalanya tentang kartel. Jadi anda boleh bertanya kepadanya beberapa soalan. Di muzium ini Andre bekerja lama. Dan pada tahun-tahun pertama, saya sebagai pemandu pelancong Rusia di Kolombia, pelancong Rusia dan berbahasa Rusia saya selalu membawa mereka ke muzium ini juga. Dan bila operasi khas telah bermula, saya tertekan. Saya fikir, pelancong pasti tidak akan datang kepada saya sekarang. Dan saya juga mempunyai situasi di mana 70% pelancong saya dari Ukraine dan 30% dari Rusia. Saya mendapat panggilan dari muzium, isteri Roberto, Claudia, menelefon saya dan berkata, Andre, kenapa kamu tertekan? Anda bercakap bahasa Spanyol? Boleh bercakap dalam bahasa Inggeris, kamu seorang pemandu pelancong. Jadi datanglah ke sini, bekerja dengan kami di muzium. Dan itu sahaja, keesokan harinya saya mula bekerja. Ia berbaloi, kerana selepas waktu kerja, selepas pukul 6, seringkali, kami duduk bersama Roberto mengambil bir, dia minum sedikit, tetapi dia suka bir. Dan dia mula menceritakan kisah-kisah yang tiada siapa pun tahu. Я его всегда подкалывал, я говорю, Дон Роберто, говорю, я копать вот обожаю, и лопата, говорю, у меня, есть, ты скажи где? Bagaimana dia melihat, katakanlah kepada Siri Narcos, adakah mereka memutarbelitkan atau tidak? Mereka memutarbelitkan. Dia berkata ini adalah perkara untuk Kolombia, ia membawa aliran pelancongan Tetapi dia berkata kawan-kawan, saya tetap untuk ketepatan sejarah dan keadilan. Dan juga tentu saja Roberto mungkin merasa cemburu kerana dia sendiri tidak begitu banyak yang ditunjukkan di sana. Walaupun saya melakukan jenayah, tetapi saya sangat menentang mafia. Kenapa saya sebenarnya suka Pablo Escobar? Walaupun dia adalah pengganas berdarah dan semua perkara lain. Pablo Escobar tidak pernah merompak orang miskin. Dan sebaliknya, dia menjual dadah kepada orang kaya yang mampu membelinya. Dan berkongsi dengan orang miskin. Apa yang dilakukan oleh mafia Rusia, mereka merompak semua orang yang mereka boleh capai. Perniagaan utama mafia di Kolombia adalah pengedaran dadah. Tetapi bukan hanya itu. Mereka cuba merompak bank. Saya belum mendengar tentang satu pun. Kejayaan rompakan dalam beberapa tahun kebelakangan ini, ketika saya berada di penjara di Rio Negro, berhampiran Medellin, saya berada di penjara itu dan saya berada dalam sel bersama perompak. Mereka cuba merompak bank bekas polis. Jadi suatu hari mereka memutuskan untuk merompak bank. Di sini sekarang sangat sukar, polis sangat banyak, mereka sangat mudah alih, semua ada motosikal, pemandu dan penembak. Maksudnya hampir mustahil untuk melarikan diri dari mereka. Mereka mempunyai pembahagian tugas yang jelas. Kami tidak berurusan dengan perkara kecil. Tetapi merompak bank adalah jenayah yang sangat serius. Ini adalah orang yang bersenjata. Ini adalah orang yang sudah tindakan sangat antisosial. Mereka seperti pahlawan berkuda. Ура! Можно пострелять! Ковбой, вперед! Puluhan filem dan dokumentari yang mendalam dan terperinci tentang kartel dadah telah menjadikan Kolombia terkenal di seluruh dunia, tetapi imejnya kini selamanya dikaitkan dengan dadah yang amat mengecewakan rakyat Kolombia. Dan oleh itu saya tidak merasa terganggu jika ada yang afar, ingin menghina tanah air saya, kan? Dan itu yang mereka katakan. Ya, semua orang akan merasa tersinggung apabila mereka mendengar bahawa di sini hanya ada dadah. Ya, sama seperti jika saya sekarang diberitahu bahawa Rusia. Hanya pencerobohan luar, hanya tandas di kampung, di lubang, di tanah dan sebagainya. Tidak, kawan-kawan, itu jauh lebih daripada itu. Москва, например. Да, она за пояс заткнет очень многие европейские столицы по напичканности вообще технологиями. Biarlah orang Kolombia tersinggung, tetapi dadah memang telah meresap ke mana-mana di sini. Kami ada satu kawasan seperti itu. Di Medellin, dipanggil Barrio Antioquia. Ia adalah pasar raya untuk semua bahan terlarang. Hanya ada beberapa perkara yang tidak boleh dilakukan. Dilarang merompak atau mencuri.
Mereka kata pengkhianat dibunuh hingga keturunan ketujuh. Di sini kami ada kedai dan bukan yang lain. Kami tidak mau menakutkan pelanggan. Dan tentu merakam tidak dibenarkan. Rakam tidak dibenarkan. Di bar yang sama di Antioquia, mereka tidak berdiri dengan senjata Kalashnikov terbuka kerana polis tetap meronda kawasan ini. Sudah tentu tanpa terlalu bersemangat, sudah tentu ketua balai polis mendapat habuan yang baik. Walaupun barang terlarang dihasilkan di sini, di Colombia, orang diracuni dengan bahan yang sangat kotor. Ya, kejutan pertama saya fikir benda di bandar Pablo Escobar, Medellin, pasti boleh membeli produk paling tulen terus di jalan dengan harga murah. Kawan-kawan malangnya, itu tidak benar. Nah, kerana orang miskin, kerana mafia mahu lebih banyak keuntungan. Mereka mengambil produk yang baik dan mencampurkannya satu sama satu dengan bahan lain seperti pil kafein dari farmasi yang sangat murah, dan ini dijual tentu saja dengan harga yang sangat murah tetapi tiada kualiti di situ di Santa Marta. Dan anda datang untuk seketika tetapi terperangkap di sini. Apa yang membuat anda begitu tertarik? Не, здесь совсем другой интерес. Другая зависимость. Да, другая зависимость. Вот точно. Дайверская лихорадка. Andre mula menyukai menyelam dan melakukannya secara profesional. Sebenarnya saya sudah lama ingin mencuba dunia bawah air dan pada hari pertama telinga saya sakit. Saya tidak suka perasaan fizikal bahawa ia basah, sejuk dan air menekan. Keesokan harinya saya bangun dengan idea bahawa saya ingin melihat lagi penyu di bawah air, terumbu karang dan beberapa ikan. Saya bekerja di pusat menyelam ini sebagai pembantu pengajar menyelam dan ini adalah kereta. Kami memasang gerabak ini padanya, memuatkan banyak silinder dengan udara, peralatan dan dengan sangat berhati-hati pergi ke dermaga. Oh bien. Super bien, super bien. No, what? Beginilah rupa pejabat pusat menyelam. Pelanggan datang ke sini, membeli mana-mana lawatan bawah air dan kami membimbing mereka di sana. Mari kita kembali ke Barranquilla. Beginilah rupa pinggir bandar di kota besar Colombia. Di jalanan kebanyakannya motosikal. Di sini mereka cuba untuk menyediakan lorong khas untuk bas, tetapi idea itu gagal. Jalan-jalan kecil tanpa aspal. Dan ini hotel saya, kaunter penerimaan tetamu di belakang jeriji dengan kunci dan alat kawalan jauh yang perlu dipulangkan. Di koridor di pintu masuk ke bilik-bilik, ada motosikal besar diparkir. Sangat mudah, 2 soket di dalam bilik dan kedua-duanya berada di tempat yang tinggi. Jalan bersebelahan, juga jalan tanah. Orang ramai bergerak dengan kuda dan mengangkut barang dengan basikal. Namun makanan di sini hebat, sedap dan murah. Dan ini adalah kehidupan malam di metropolis. Gunung sampah dan aliran trafik yang tidak berkesudahan. Peranan teksi dimainkan oleh tuk-tuk. Berdiri di tepi jalan di sebelah lopak dan menahan, pemandu muncul dengan segera tanpa sebarang aplikasi. Tempat kegemaran saya di sini adalah kedai buah-buahan. Semua buah eksotik berharga kira-kira $0.5 per kilogram. Pisang, hampir percuma. Dengan $3, saya dapat 1 beg. Dan 5 jenis buah yang saya tidak pernah cuba sebelum ini. $3 mana. Apa benda ini, kawan-kawan? Bagaimana saya akan makan semua ini? Berlebihan. Sudah larut malam ketika saya terbangun dari katil dengan ketakutan. Mereka menjual mangga biasa dengan begitu agresif. Ia sangat banyak. Dan ia bermula sebelum perang. Dari Colombia, banyak gambar dan cerita disimpan di Instagram saya. Di sana juga saya memuat naik momen menarik dari semua perjalanan saya yang lain. Ikuti saya. Di Insta saya adalah Fova Karmanov. Di Colombia, baik untuk hidup bagi mereka yang sudah mempunyai uang. Tetapi gaji di sini sangat rendah. Ini adalah Republik Pisang Narkotik yang miskin. Masih hingga kini. Rasuah yang besar. Dengan semua potensinya, Colombia sebagai wilayah pertanian yang besar, malangnya semua ini dihancurkan. Pihak berkuasa hanya mencuri. Di mana-mana ada mafia. Dan gaji di Medellin, yang merupakan bandar kedua paling berjaya secara komersial selepas ibu kota, adalah, baiklah, $300 sebulan.
Di Moskow, saya terlibat dalam perdagangan. Saya mempunyai agensi pelancongan. Semua cerita ini tentang penyeludupan, tentang dadah. Ia bukan hanya untuk wang tetapi untuk keseronokan dah. 10 tahun yang lalu, jika ada yang berkata bahawa kamu ada 1 kilogram kokain, ya, saya akan kata kamu mungkin sudah guna 1 kilogram kokain kerana bercakap perkara yang tidak masuk akal. Seorang pemuda datang meminta wang dalam bahasa Inggeris, tidak beralih ke bahasa Sepanyol. Itu jarang berlaku, saya faham. Dan kemungkinan besar dia bukan orang Kolombia, dia adalah pelarian dari Venezuela. Nah, saya sudah tinggal di sini, jadi saya telah belajar sedikit untuk membezakan mereka berdasarkan penampilan. Maksudnya, ya, begitulah. Orang Venezuela terpaksa mengubah hidup mereka sehingga mereka pergi ke negara lain dan meminta wang dari orang asing. Tetapi dalam bahasa Inggris, di rumah Museum Escobar, berapa banyak yang anda peroleh? Pemandu pelancong memperoleh sekitar $2,000 sebulan. Itu adalah jumlah. Wang yang besar mengikut standard Medellin. Sebagai rujukan, saya ingin mengatakan bahawa orang Kolombia yang malang, saya sangat kasihan kepada mereka. Mereka terpaksa bekerja 6 hari seminggu. Sepanjang bulan untuk mendapatkan $300 Amerika pada akhirnya. Mereka yang bekerja dalam penghantaran makanan, mereka memperoleh sekitar $30 sehari. Maksudnya mereka juga boleh mencapai sehingga 1,000, apa yang orang Kolombia katakan tentang Rusia. Secara umum, saya rasa ini adalah ciri umum bagi semua negara Latin. Mereka suka Rusia. Mereka suka Rusia, suka sejarah kita. Saya hanya di sana dengan beberapa orang di bar bertemu. Maksudnya kami bukan di perpustakaan, kami di bar, kami minum bir. Mereka mengetahui bahawa saya dari Rusia dan mula berinteraksi. Братьев Карамазовых тычет. Я такой, что ты сейчас сказал? А на дне? А Чехова «Вишневый сад». Я перечитал вообще всю классику нашей российской литературы. Supaya terjebak. Mereka akan berkata, bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Mereka suka sejarah kita. Itu fakta. Saya terkejut betapa mendalamnya pengetahuan mereka tentangnya. Mereka tidak hanya suka kita dari TV dan acara semasa. Mereka faham. Di Kesatuan Soviet, dataran Lenin di mana-mana, dataran Bolivar. Ya, kawan-kawan, dan sebenarnya itu bukan tanpa sebab. Simon Bolivar, orang Venezuela, dia sendiri dilahirkan di Caracas. Dia meninggal kebetulan di sini di Santa Marta 170 tahun yang lalu. Mayatnya berada di sini di Katedral Santa Marta. Tetapi akhirnya orang Venezuela membuktikan hak mereka ke atas mayat tersebut dan ia dipindahkan ke Caracas, tanah airnya. Dia banyak berjasa, dia benar-benar berjuang untuk pembebasan dari penindasan Sepanyol dan dia membebaskan apa yang dahulu dikenali sebagai Gran Colombia. Ia adalah wilayah yang sangat luas yang kini telah dibahagikan kepada banyak negara. Ini termasuk negara-negara seperti Kolombia, Ekuador dan Venezuela yang indah. Dan jika saya tidak silap, Peru dan Brazil juga. Perjuangan menentang Sepanyol telah lama menjadi idea nasional Kolombia. Mereka tetap berterima kasih kepada Sepanyol untuk perkara. Ya, menakluk tanah lain adalah sedikit tidak bermoral dan mencuri semua emas dari sana. Tetapi mereka membawa ke sini teknologi. Jika kita lihat pada orang Inggris, lihatlah sistem kereta api di India. Siapa yang membina semuanya untuk mereka? Orang Inggris. Kolombia sangat indah ya, kerana pergi dari sini tidak mudah. Ini saya di pemeriksaan. Sekurang-kurangnya mereka boleh beri gambar paru-paru saya. Saya tidak pernah melihat perkara seperti ini di mana-mana lapangan terbang. Pertama sekali, selepas pemeriksaan bagasi, setiap orang diperiksa oleh anjing khas. Dan mereka yang sangat mencurigakan seperti saya dibawa untuk pemeriksaan tambahan di mana mereka memeriksa segala-galanya. Anda mengeluarkan semua barang anda dan mereka memeriksa setiap sentimeter, setiap baju T anda. Dan kemudian dibawa ke mesin sinar X. Maksudnya, jika saya menyembunyikan sesuatu dan cuba bawa, mereka akan menemukannya di sini. Masih banyak lagi tahap pemeriksaan di hadapan. Malah dari ruang menunggu beberapa penumpang dipanggil. Mereka menemui sesuatu di bagasi, wudhu tua mudah menyeludup, kaki tangan bergilir memeriksa. Semua orang saling memeriksa. Troli dengan bagasi tiba. Dikunci ya, dan tepat sebelum pemuatan setiap beg diperiksa sekali lagi. Namun begitu saya tidak membawa cenderamata dan berjaya berlepas sambil saya pasti akan kembali. Untuk tidak ketinggalan keluaran, ikuti YouTube dan Instagram saya, di mana saya Fova Karmanov.